Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Fahanah Adilah binti Azman daripada kos Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan Kepujian. Yang dihormati Dr. Wan Muhammad Azim bin Muhammad Zain selaku penyelia akademik saya ketika menjalani latihan praktikal yang lalu. Okey, pada hari yang mulia ini, saya akan membentangkan tugasan khas latihan industri yang telah diberikan. Okey, baiklah, mari kita mulakan. Selepas ini adalah slide berkaitan dengan soalan kajian kes yang pertama. Baiklah, untuk slide perbincangan kajian yang lepas, apabila COVID-19 menyerang, kadar pengangguran semakin meningkat disebabkan ramai pekerja terpaksa diberhentikan atas faktor-faktor tertentu. Hal ini kerana semasa PKP dijalankan yang bermula pada 18 Mac yang lalu, kebanyakan syarikat dan peniaga kecil terpaksa ditutup daripada menjalankan perniagaan. Hal ini telah menyebabkan ramai peniaga-peniaga kecil terpaksa mencari income yang lain demi menampung kehidupan mereka. Namun, jumlah pengangguran sebenarnya telah meningkat sejak tahun 2017 lagi. Misalnya, telah meningkat sebanyak 3.5% berbanding tahun sebelumnya, iaitu 2016 hanyalah 3.4%, berbeza 1%. Ini kerana ketika itu isu pengangguran disebabkan pelbagai punca yang agak tinggi juga. Antara punca yang menyebabkan berlakunya pengangguran pada ketika itu adalah ketidakseimbangan keperluan industri dengan penghasilan gaduan daripada IPT, lemah dalam penggunaan bahasa Inggeris dan kemahiran soft skill yang kurang ditunjukkan. Ini telah menyebabkan jumlah pengangguran ketika itu meningkat mendadak disebabkan perkara-perkara sebegini. Namun, sekali lagi pada tahun 2019, kemuncak peningkatan pengangguran telah meningkat sebanyak 77,800 orang pada April 2020 bersamaan dengan 48.8%. Hal ini disebabkan oleh penutupan operasi bagi sebahagian besar perniagaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga April 2020. Penutupan perniagaan ini telah menyebabkan ramai warga tempatan kehilangan kerja mereka dan tidak mampu untuk mencari pekerjaan yang lain disebabkan PKP dan harus duduk di rumah. Pelbagai usaha harus dimainkan oleh semua pihak bagi membendung masalah ini. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu situasi terkini semasa dan selepas berlakunya penyerangan wabak COVID-19, iaitu yang pertama, strategi di peringkat pekerja. Sentiasa mengamalkan norma baharu apabila keluar bekerja dengan memakai mask muka dan berjabat tangan dengan cara yang baru, iaitu pada masa ini meletakkan tangan di dada dan tunduk tanda hormat tanpa perlu berjabat tangan. Kerana jika berjabat tangan boleh berisiko untuk mendapat jangkitan jika orang yang kita salam itu mempunyai positif COVID-19. Sentiasa pastikan diri dan sekitar anda dalam keadaan bersih, iaitu elakkan berurusan di luar pejabat jika tiada perkara yang penting untuk dilakukan. Seterusnya kita beralih kepada strategi di peringkat organisasi. Okey. Sesetengah majikan di organisasi mengambil langkah dengan mengurangkan kos pengeluaran. Ini bermaksud bagi memastikan perniagaan kekal bertahan selain jumlah tenaga kerja dapat dikekalkan. Misalnya, Persekutuan Perkilangan Malaysia FMM mendapati mereka menghadapi tekanan luar biasa dari segi pendapatan semasa pandemik COVID-19 ini.
Ini bermaksud jika mereka mengurangkan kos, mereka tidak perlu memecat atau memberhentikan pekerja dan pekerja dapat bekerja secara bergilir dan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Seterusnya, usaha dalam melaksanakan perniagaan dalam talian. Ini adalah salah satu cara yang paling bernas untuk digunakan pada ketika ini. Ini dikaitkan dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) dan mengangkarkan perubahan tingkah laku dan menjangkakan perubahan tingkah laku pengguna dan peniaga tempatan kepada dalam talian akan berkekalan meskipun selepas COVID-19 berakhir. Bagi menerapkan norma baru terhadap rakyat Malaysia, kerana jika melakukan perniagaan atas online, mereka tidak perlu berjumpa seperti jika pergi ke kedai. Kalau online, jika mereka boleh post sahaja barang yang mereka inginkan. Itu amat memudahkanlah. Seterusnya adalah strategi di peringkat kerajaan. Berusaha untuk mencegah penularan. Okey, baiklah. Strategi di peringkat kerajaan kan tadi. Okey, kita berusaha untuk mencegah penularan daripada kalangan warga asing. Hal ini kerana Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, usaha ini dilakukan selepas melihat peningkatan kes COVID-19 di Singapura yang dikaitkan dengan asrama pekerja asing. Kita bukannya mahu untuk resis ataupun tidak. Ini hanyalah pencegahan awal yang dilakukan oleh kerajaan demi keselamatan rakyat tempatan. Ini kerana Malaysia juga mempunyai ramai pekerja asing yang datang mencari rezeki. Selepas keadaan COVID-19 ini kembali tenang seperti sedia kala, barulah kerajaan boleh mengambil tindakan-tindakan susulan berkaitan dengan pekerja warga asing ini. Seterusnya adalah memberikan bantuan kepada rakyat yang memerlukan, misalnya bayaran bantuan JKM kepada 5,000 penerima bermula 25 Mac. Ini adalah salah satu bantuan yang diberikan kerajaan kepada mereka yang memerlukan. Selain itu, ada juga bantuan yang diberikan. Antaranya saya boleh berkata adalah diskaun bil elektrik untuk 6 bulan bermula 1 April, penangguhan bayaran balik PT-PTN selama 3 bulan, bantuan percuma sebulan sewa premis perniagaan di BKL serta bayaran penuh kepada 500 pekerja harian di BKL, allowance khas petugas perubatan 400 sebulan, dan LHDN membenarkan tangguh bayaran cukai di bawah sektor pelancongan seperti agensi pelancongan, pengusaha hotel dan syarikat penerbangan, kerana kebanyakan perniagaan seperti itu telah ditutup sepanjang PKP sebelumnya, tetapi telah dibuka dan daripada situlah mereka harus memulakan kembali perniagaan seperti selalu tetapi mengikut SOP yang telah dibenarkan. Selain itu, kita teruskan dengan slide analisis SWOT, iaitu Strength, Weakness, Opportunity dan Threat. Yang pertama, Strength, kekuatan. Dapat mewujudkan organisasi pekerja yang berkualiti. Hal ini demikian kerana persaingan tinggi antara pekerja membuatkan pekerja lebih memanfaatkan peluang yang sedia ada. Perkara ini juga kerana prestasi kerja yang baik dapat meningkatkan produktiviti organisasi yang mana secara langsung akan meningkatkan ekonomi negara. Kedua, mewujudkan persekitaran organisasi yang bersih dan selamat digunakan. Sebagai contoh, organisasi dan kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk menjaga kebersihan seperti menyembur sanitizer di tempat-tempat yang mudah disentuh orang ramai, menghadkan bilangan orang ramai di sesetengah kawasan kerja serta menekankan penjarakan sosial. Seterusnya kita beralih pula kepada kelemahan dan weakness. Pertama, krisis ekonomi dalam organisasi. Organisasi yang tidak mampu bersaing dengan baik akan jatuh dan mereka akan tidak mampu bersaing dengan baik. Sebagai contoh, kesan pandemik ini menyebabkan banyak bahagian perkhidmatan telah mengalami kerugian, tambah-tambah lagi sektor pelancongan. Hal ini kerana semasa PKP, sektor pelancongan misalnya tidak dapat menjalankan perniagaan, tambah-tambah lagi perhotelan, perniagaan makanan. Ini kerana mereka terpaksa mencari
income lain untuk menampung kehidupan mereka. Okey, seterusnya kadar pengangguran semakin meningkat sejak jangkitan COVID-19 berlaku. Banyak aktiviti luar yang tidak dapat dilaksanakan dan menjejaskan pendapatan orang awam. Sebagai contoh, sektor perfilman tidak dapat beroperasi seperti yang dijadualkan kerana kawalan pergerakan yang dijalankan. Mereka tidak dapat melakukan syuting filem dan sebagainya. Seterusnya adalah opportunity, iaitu peluang. Yang pertama, membuka peluang organisasi untuk lebih kreatif. Sebagai contoh, hasil daripada kajian lepas terhadap krisis ekonomi sekitar tahun 1998 dan 2008, kerajaan mampu mengeluarkan beberapa langkah proaktif dalam menangani dengan berkesan. Keputusannya, perkara ini telah memberi galakan penambahbaikan kerajaan dan organisasi itu sendiri untuk berusaha mengekang krisis pandemik ini. Seterusnya, penggunaan interaksi secara alamaya dan akan berkembang dengan meluas. Kesan daripada perintah berkurung sebelum ini iaitu PKP, organisasi tidak kira pekerja, institusi dan kerajaan telah mula menggunakan alternatif perbincangan secara maya. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi Skype, Zoom, Webex telah semakin meluas bagi membolehkan organisasi berbincang dan berinteraksi sesama ahli. Mereka tidak perlu berjumpa secara ramai ataupun berkumpul di satu tempat yang ramai. Mereka hanya perlu membuka komputer dan internet. Yang pentingnya adalah data internet. Seterusnya adalah tweak ataupun ancaman. Kesukaran organisasi dan kerajaan untuk membina semula ekonomi yang baik. Pandemik ini telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap harga minyak mentah dunia. Menurut Nur Azam 2020 misalnya, terdapat penurunan harga minyak antara tahun 2019 hingga 2020 yang mana keadaannya sama seperti krisis ekonomi yang berlaku sekitar 2008 hingga 2009. Baiklah, virus COVID-19 ini masih belum mempunyai penawar yang berkesan. Kajian masih dibuat oleh ahli pakar perubatan untuk mencari penawarnya. Mereka perlu membuat kajian mendalam dan ada kadang-kadangnya memakan masa sampai setahun. Usaha semua pihak hanyalah perlu sentiasa mengekalkan SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan dan memberikan seluruh tenaga untuk sama-sama membebaskan diri daripada ancaman COVID-19 ini. Sekali untuk slide kajian kes yang pertama, cadangan dan kesimpulan. Ini ada beberapa yang boleh saya beritahu, iaitu membantu individu dalam mengekalkan hubungan sosial dan mengekalkan rutin harian yang baru. Hal ini dapat membantu menangani kesan psikologi negatif akibat pengasingan diri serta sokongan tambahan untuk kesihatan mental juga diperlukan. Sentiasa mengambil tahu tentang isu semasa supaya tidak ketinggalan dalam kehidupan normal yang baru ini. Baiklah, kita teruskan dengan kajian kes yang kedua. Ini adalah soalan yang telah diberikan bagi kajian kes yang kedua. Mari kita mulakan. Di latar belakang kes untuk tugasan yang kedua ini, kita mulakan dengan jangkitan COVID-19 menjadi semakin diketahui umum apabila negara jiran Malaysia iaitu Singapura telah melaporkan kes yang pertama pada 23 Januari 2020. Daripada situlah bermulanya jangkitan COVID-19 ke negara Malaysia setelah ke beberapa pesakit dikenal pasti di Johor, Malaysia. Pesakit yang dikenal pasti itu sebenarnya adalah kawan rapat daripada Singapura tersebutlah. Pada satu tahap, kerajaan Malaysia terpaksa mengeluarkan arahan bagi menjalankan perintah kawalan pergerakan bermula pada 18 Mac 2020. Baiklah, pada awal jangkitan ini mula merebak, sesetengah universiti telah menghantar pelajar tahun akhir antaranya UNIZA, Universiti Sultan Zainal Abidin untuk menjalani latihan praktikal di beberapa tempat di seluruh Malaysia pada awal bulan Januari 2020. Saya telah berpeluang untuk menjalani latihan praktikal di Jabatan Agama Islam Daerah Hulu Selangor. Saya ceritakan sedikit mengenai pejabat ini, iaitu dikenali sebagai PAID, iaitu Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Selangor.
merupakan salah sebuah pejabat pentadbiran agama di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Bagi memudahkan urusan di peringkat daerah, JAIS telah menubuhkan cawangannya di seluruh negeri Selangor yang dikenali dengan nama Pejabat Agama Islam Daerah. Tempat yang saya praktikal ketika itu adalah di kawasan Hulu Selangor, Kuala Kubu Hulu Selangor. Okey, di situlah tempatnya. Semasa berlakunya serangan daripada jangkitan COVID-19 ini, banyak organisasi yang terkesan dengan situasi masa ini. Antaranya tempat latihan industri saya iaitu Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Selangor. Antara kesan daripada COVID-19 ini terhadap Pak Id adalah yang pertama, bagi bakal pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan terpaksa ditangguhkan dahulu. Ini kerana Jabatan Agama Islam Selangor JAIS masih belum membuat keputusan berhubung cadangan melonggarkan prosedur operasi standard SOP pernikahan di negeri Selangor sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Meskipun kelonggaran telah diberikan di peringkat persekutuan, ini bermaksud mereka masih mengadakan mesyuarat dan akan diberitahu dari semasa ke semasa. Yang seterusnya adalah kursus perkahwinan juga terpaksa ditangguhkan sehingga diberitahu semula. Hal ini kerana bagi mengelakkan perhimpunan ramai semasa kursus tersebut dijalankan. Yang ketiga adalah penutupan Pak Id buat sementara waktu telah menyebabkan banyak urusan terpaksa ditangguhkan atau dibatalkan. Ini telah menyebabkan klien yang ingin datang ke pejabat terpaksa ditangguh ke hari yang lain. Semua urusan termasuk untuk mengambil surat nikah, cerai, kursus perkahwinan juga terpaksa dihentikan sekejap untuk sementara waktu sahaja. Selepas ini pasti akan dibuka semula. Yang keempat adalah aktiviti tabligh ditangguhkan di negeri Selangor. Ini kerana Jabatan Agama Islam JAIS telah memutuskan untuk membuat penangguhan atas nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM susulan peningkatan penularan wabak coronavirus yang semakin merebak. Yang terakhir adalah kesan penularan COVID ini yang paling terkesan sekali di hati para lelaki Islam, menangguhkan solat fardu berjemaah iaitu solat Jumaat. Ini kerana keputusan itu terpaksa dicapai menerusi mesyuarat khas atas titah baginda bersama dengan Jabatan Mufti Selangor, Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan Jawatan Kuasa Pasukan Tindakan Khas menangani COVID-19 di negeri Selangor. Turut ditangguhkan aktiviti ceramah dan kuliah agama bagi mengurangkan impak dan penularan wabak. Kemuncaknya adalah langkah yang diambil Pak Id bagi menangani isu COVID-19 ini. Yang pertama adalah sepanjang PKP dilaksanakan, pekerja Pak Id bergila-gila bekerja selepas diumumkan untuk dibuka semula. Jadual bekerja juga telah berubah dengan mengehadkan masa bekerja iaitu dibuka pada jam 8.30 pagi sehingga 2.30 petang sahaja. Sesiapa yang ingin berurusan di kaunter haruslah mengambil langkah pantas untuk ke pejabat. Ini kerana selepas melakukan giliran bekerja, mereka terpaksa meminimumkan pergerakan sepanjang berada di pejabat. Yang kedua adalah telah mendapatkan kebenaran untuk melangsungkan pernikahan secara online. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan mestilah melakukan permohonan dan mendapatkan kebenaran berkahwin melalui Pejabat Agama Islam Daerah Pak Id di negeri masing-masing. Misalnya di Selangor, permohonan kebenaran berkahwin online adalah salah satu inisiatif CAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam negeri-negeri bagi tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat umumnya dan pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan khususnya memohon kebenaran pernikahan. Yang ketiga adalah kursus perkahwinan telah kembali dibuka. Ini amat menggembirakan bagi pasangan yang akan berkahwin. Langkah itu susulan persetujuan daripada pihak pengurusan jabatan itu untuk mengubah beberapa kaedah perjalanan kursus sejajar dengan kehidupan normal baharu. Perubahan itu termasuklah memendekkan masa kursus kepada 6 jam berbanding 12 jam sebelum, selain mengetatkan lagi prosedur operasi standard SOP kepada pihak pengurusan serta peserta kursus.
Hanya bakal pengantin yang sudah memilih tarikh perkahwinan dalam tempoh 3 bulan dibenarkan mengikuti kursus perkahwinan. Ini bagi memastikan pelaksanaan lebih teratur dan terkawal selain memudahkan penyusunan jadual kursus. Langkah yang keempat adalah solat jemaah, iaitu solat Jumaat hanya dibenarkan untuk rakyat tempatan. Kelonggaran syarat mendirikan solat berjemaah dan Jumaat berasaskan keluasan masjid hanya tertakluk kepada warga tempatan sahaja. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kelonggaran itu tidak termasuk bagi warga asing di negara ini. Solat Jumaat dan jemaah dibenarkan ini hanya untuk warga negara kerana isu positif dalam kalangan warga asing lebih tinggi berbanding dengan rakyat tempatan. Selepas COVID-19 ini kembali pulih, barulah mereka berbincang semula mengenai hal-hal yang sedemikian. Yang kelima adalah Elaun Guru Kafar dan Tasmil akan diteruskan. Ini sebelum ini mereka agak bimbang mengenai gaji ataupun elaun mereka. Kerajaan telah bersetuju akan membayar penuh elaun bulanan RM1,000 kepada 35,000 guru kelas agama dan fardu ain kafar serta 800 kepada 4,000 guru takmil di seluruh negara sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Alhamdulillah, sekian, terima kasih.